Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Masih tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat yang ada di Malaysia ini, khususnya yang mengenali saya secara langsung ataupun tidak langsung, dan secara amnya kepada seluruh rakyat Malaysia dan di mana-mana saja anda berada. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, sebab saya pasti ramai yang tidak mengenali saya secara langsung. Nama diberi sewaktu saya dilahirkan adalah Muhammad Azrul bin Zakaria, tetapi saya lebih dikenali ramai sebagai Ajoy, AJOY. Saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang saya terfikir mungkin All Joy on You, mungkin kan? Sebab mungkin menjadi salah satu ungkapan atas nama yang diberi. So saya redha lah terima nama saya sebagai Ajoy. Okey, jadi tujuan video ini diadakan adalah banyak di antara yang mengenali saya, iaitu rakan-rakan dan sebagainya. Diorang bertanya, Joy, kenapa kita perlu ejen? Kenapa kita perlu ejen dalam salah satu pengurusan hartanah? Hartanah ni dia besar. Jadi hartanah ni dia dia merangkupi penjualan rumah, penyewaan tanah, penjualan tanah, penyewaan kedai, kilang dan sebagainya. Jadi kenapa perlu ada ejen? Okey, pertama sekali anda kena kenal apakah itu ejen ataupun siapakah itu ejen. Ejen ni adalah orang tengah. Di mana ejen ni adalah orang tengah yang membantu anda menguruskan hartanah anda untuk jualan, untuk belian ataupun untuk sewaan. Okey, siapakah ejen? Macam mana mereka ni digelar sebagai ejen ataupun diiktiraf sebagai ejen? Okey. Mereka ni diiktiraf oleh LPPEH ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah ataupun dalam bahasa Inggerisnya Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers. Jadi macam mana orang-orang ni pergi ataupun macam mana orang-orang ni dapat orang kata sijil hartanah? Mereka ni akan pergi kursus di mana mereka akan belajar tentang undang-undang, pasal apakah orang kata faktor-faktor ataupun apakah sebab-sebab ataupun apakah nilai-nilai yang perlu ada untuk sesuatu itu boleh dijual, boleh disewa dan sebagainya. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia under LPPEH setelah mereka menghadiri kursus dan diiktiraf mendapat sijil dan layak digelar sebagai ejen yang berdaftar. Jadi setiap ejen hartanah di Malaysia ini perlu mendaftar di bawah satu-satu agensi. Sebagai contoh, anda kenali saya berdaftar sebagai seorang ejen di bawah naungan iReal Property. iReal Property ini adalah satu agensi bumi putra yang agak besar di Lembah Kelang. Jadi, setiap ejen yang lahir ke muka bumi ini mestilah ataupun diwajibkan mendaftar di bawah salah satu agensi. Kerana apa? Kerana setiap gerakan, setiap diorang punya aktiviti akan dipantau oleh agensi mereka, di mana tidak akan adanya berlaku sesuatu penipuan ataupun keculasan dalam proses jual beli hartanah. Tetapi jikalau ada berlaku sebarang keculasan ataupun ketidaktelusan di dalam proses jualan hartanah anda, apa yang akan terjadi? Kerana inilah tujuannya ada agensi. Anda boleh reportkan secara langsung kepada agensi, ejen itu sendiri, ataupun anda boleh laporkan kepada lembaga ataupun board LPPEH. Anda boleh laporkan. Apa yang akan terjadi? Ejen itu akan diambil tindakan undang-undang dan kemungkinan akan dilucutkan jawatan sebagai ejen. Dan benda ini adalah valid. Okey? Jadi kita berbalik kepada kenapa perlunya ada ejen hartanah. Ejen hartanah ni kenapa kita perlu ada? Kerana pertama sekali, sebagai yang tuan-tuan tahu, saya sendiri pun sebelum menjadi seorang ejen hartanah, saya pun ada properti yang saya hendak jual ataupun waktu tu saya nak cari untuk beli. Sebagai seorang awam yang bukan di dalam bidang hartanah, semestinya saya tidak akan tahu apakah proses-proses lanjutan untuk saya berjaya memiliki properti saya yang pertama. So, banyak soalan-soalan yang saya akan ajukan kepada siapa? Kepada ejen. Jadi, itulah tujuannya ejen diadakan ataupun dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam erti kata lain adalah untuk menyenangkan urusan belian sewaan anda. Jadi, ejen ni adalah ejen yang mendaftar. Macam mana untuk tentukan ejen tu adalah ejen yang mendaftar? Senang saja.
Pertama sekali, bila dia memperkenalkan diri dia sebagai ejen, dia akan ada business card. Di alam yang terkini, yang digital ni, business card tu mudah saja. Orang boleh buat guna e-card. Dia boleh hantar melalui WhatsApp, boleh Telegram, ataupun email, ataupun sebagainya. Ataupun dia ada business card konvensional ataupun physical card, iaitu business card. Business card yang boleh diberi secara nyata kepada anda. Itu yang pertama. Tetapi itu tidak bermakna beliau adalah seorang ejen yang sah lagi. Bagaimanakah untuk mengesahkan dia adalah seorang ejen yang betul-betul bertauliah atau berdaftar? Dia mesti kena ada satu kad ataupun orang panggil RAN tag. Tag ID yang mengesahkan dia adalah seorang RAN bersetengah nombor RAN number dia yang berdaftar di bawah agensi yang mana, selalunya color merah. Selalunya color merah, mungkin ada color lain saya tak pasti. Jadi itu adalah bukti yang paling nyata dia adalah seorang RAN. Bagaimana pula kalau anda masih tidak pasti? Tuan-tuan boleh buka kepada LPPEH punya link. Di sana tuan-tuan boleh search nama dia ataupun RAN number dia dan make sure dia adalah seorang RAN yang berdaftar dan RAN yang sah. Jadi dah habis langkah pertama. Dia adalah seorang RAN yang betul, RAN yang sah di sisi undang-undang negara kita, negara Malaysia. Jadi tuan-tuan bolehlah menguruskan urusan jual beli ataupun sewaan tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh bertanya apa saja soalan yang mana dia akan tahu, dia akan cuba bantu untuk orang kata apa, menunaikan ataupun melengkapkan fasa-fasa impian untuk tuan-tuan memiliki hartanah ataupun untuk menjual ataupun menyewa hartanah tuan-tuan. Jadi untuk itu saja setakat pada malam ini. InsyaAllah akan ada video-video yang seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe ataupun like page saya, Muhammad Azul Zakaria Properties, dan kita berjumpa lagi di lain waktu dan di rancangan yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.